Kecik pasal banjir. Lah ni dah. Bila masuk hujung-hujung tahun, kita standby lalu, mari lalu kepala otak kita pasal banjir. Musim banjir. Mau dah mikir dah macam kadang-kadang pusing juga. Tahun-tahun lepas tu akan berlalu. Tahun ni, tahun depan. Dan setiap bulan November, bulan Disember hak kita lalui tu macam mikir dah. Kau takut kok mari serupa tahun-tahun dulu. Hak banjir berat 2014, 2004 gitu. Macam mikir ke dok untuk benda tu mari mula. Takut sebagai orang hak rajin ada pengalaman kata kena banjir besar 2004 2014 sepanjang aku hidup 2004 2014 besar hak aku dah rasa sebelum tu 19 94 84 apa sadar tapi 2004 dengan 2014 mengikut pengalaman peribadi hak tu hak aku rajin rasa apa cerita tadi lah apa tadi kita cerita mula apa kita cerita tadi kita off record tadi kita terpaksa record mula kita cerita mula dia 2004 cukup sadar tapi masa tu have fun lagi. Aku rasa sebagai seorang budak dengan suka air ni 2004 tu tak memerikkan lagi 2014 tu hak memerikkan kata mendatangkan impact negatif ke banjir. Jadi benda tu efek pada aku sampai ke ni setiap kali musim hujan gini musim banjir bila aku nak tidur aku tak boleh nak tidur lain. Kalau aku tersedar aku akan bangun pergi cek luar rumah lalu sama ada aku buka pintu ke tengok tikar air naik ke tak. Boleh kata ni juga suara-suara ataupun ketakutan untuk orang-orang rumah dia tu risiko banjir. Ya. Cuma sebab kalau macam untuk aku alhamdulillah aku tak ada fikir benda tu disebabkan rumah aku tu alhamdulillah bukan rumah kawasan banjir. Faham tak? POV orang hak rumah kawasan banjir dia akan ada benda tu make malam-malam kalau hujan lebat ke apa semua yalah. Betul. Dia jadi kerisau orang biasa especially orang duduk kawasan-kawasan rendah. Banyak lagi tempat hak lagi rendah daripada kawasan rumah aku tu kawasan pasir mahal menghala ke rata banjir contoh bakung ke apa semua ada saudara aku ni di bakung ni boleh katakan hujan sikit pun banjir. Bakung ni mana pasir mahal? Bakung ni dia jalan lama nak pergi rata banjir dia kawasan pasir mahari dia pasir mahari dia jalan belakang nak pergi ke rata banjir dia tempat paling rendah. So situ memang dia tempat takung air kalau air hujan sikit lebih sejuk ya takung air situ. Dia berat tak berat lah. Dia, kalau kawasan macam kalau kita berat, dia tergelai terus. Di kawasan dia tergelai terus, dia kena pindah. Pasal duk bila jajah hair Kelantan ni dia. Dia hak mula-mula kita tergelai dulu. Hujung alik ni keren. Hujung alik ni kata banjir. So aku tak boleh padahal situ kan kawasan bukit. Macam keren gitu dah. Tapi bila KB ni macam jadi kawasan Ulu betul. Tapi lagi KB ni untuk kawasan Ulu ni dia paling tinggi. Kenapa Kubekian? Contoh Kubekian ni tempat paling tinggi sebenarnya. Kalau kata banjir siapa ke Kubekian tempat lain tu tergelai. Darurat Dan disebab tu juga istana tu dia bina di Kubekian dia. Jadi tak okeylah pihak berkuasa nak buat mudah-mudah. Maksudnya mesti nak istana tu dia fikir dulu. Salah satu faktor utamanya banjir. Tempat kena malapetaka rendah dia. Tapi dia nak ayat 2014 itu efek dia siapa aku tak je kelih jalan Cica tu dipenuhi air atas tu. Dan 2014 tu jalan Cica sebelah halik istana tu air. Halik ni tak ada lagi. Tu banyak air. Hanya berpanjangnya gitu. Tu ibarat macam wish dah cecah naik air 2014 lepas pada ni dah lepas pada keren kena tu dah gila aku tak ada siapa sebab kalau jalan cecah kan kalau pergi depan sikit apa pas itu tumbuh tu kan naik getok pas itu tumbuh tu kan kiri kanan memang nampak bombong saja dah rumah kiri kanan tu kawasan dah dia ya kawasan rumahmu tak kena dia tak kena alhamdulillah sebab dia
maksudnya boleh kira tinggi juga pasir tumbuh ni tu. Belakang PKT. Padahal tepi sungai ada. Mungkin sebab kalau sungai tu dia tak cerung ataupun sungai tu pun hari biasa dia dalam ataupun dia dekat dengan ketinggian rumah aku tu mungkin tergelar mudah ha. Tapi dia sebab hari biasa pun dia cerung betul-betul. Apa bau. Jadi dia banyak space lagi untuk diisi. Barulah setuh rumah aku. Gitu. Tapi bila aku buka pintu belakang, tengok laut dan rumah Halinu tu, memang masa air tu. Rumah belakang-belakang tu. Kau ni memang gelap. Boleh juga. Di kawasan mahmu je lah tinggi. Sebab dia Halin ni tinggi gini, Halin ni turun. Okey, So alhamdulillah. Tapi kalau tu sebab aku kan baru pindah pasir tumbuh 2014. 2013. Hujung tahun 2013 aku duduk Dasar Rahmat. Dasar Rahmat ni memang banjir mudah lah. Tapi lah ni dah lah mungkin sebab dia buat kolej besar dah lah ni. Bukan kolej, lokal. Tapi ketika tu aku ingat 2004 tu air setakat pinggir, setakat pohon di kawasan perumahan. Baik ke kalau 2014 mungkin lagi berat. Tapi aku tak pasti, aku tak ingat. Sebab tadi tu pindah dah jadi macam untuk mari cek Dia serahmat di dalam ni ya. Yo lo penga cerita adik Pasir Mah apa kita cerita mula Pasir Mah. Lagu mana efek banjir tu mengefek ke sungai Kelantan di kawasan Pasir Mah. Pasir Mah ni dulu dia kawasan dia ada satu kawasan yang landai. Dia macam sungai dia kecil lah. Sungai dia kecil. Tapi di tepi dia tu adalah kawasan landai. Mana zaman 80-an, zaman 90-an, 70-an tu budak-budak zaman tu boleh pergi berlari, main gapa-gapa ke tepi sungai tu. Sampailah satu tahap banjir besar mari menghakis ke kawasan-kawasan tu, menjadikan sungai tu jadi sungai hak besar, sungai Kelantan besar. Dia makan and slowly sampai lah ni hakis tu tak menghakis. Sebab itulah jadi tahun 2000 berapa masa tu? Kalau tak silap aku 2000 somewhere 2017, 2018, 2019. Antara tiga tu terjadinya hakisan di Sungai Kelantan kat kawasan Mah tu menyebabkan kawasan rumah-rumah pula tu jatuh dalam sungai. Dia hakim. Ni ingat tu kan? Aku tak tahu tapi aku tak tahu tepat dia tapi aku ada dengar cerita-cerita gitu. Ada masa tu. Dia kawasan tu kat rumah aku dah. Kalau rumah aku tu tubik jalan raya. Di kawasan sebelah tu ada kawasan tepi sungai. Kalau pergi straight sampai ujung ada satu tempat ni panggil Taman Air Mulih, atas tu sikit. Taman Air Mulih ni ngoje. Situ tu kalau sungai dia tu tempat ngon lah. Kiri tempat ngon lah tu, dia hakis. So kawasan ada sayang aku seorang rumah tepi tu. Kereta dia masuk dari sana. Dia kenapa kereta dia ke apa? Aku dengar pada cerita dia sayang lama. Adalah rasa sayang aku murut tu. Tapi ada serumah tu kereta dia sampai masuk dalam sungai. Dia hakik tu rumah dia jadi jatuh. Efek dia sejak daripada banjir tu buat ke sungai tu jadi kohosal. 2000 dia banjir, apa kita cerita dia banjir besar ni. Dia biasanya terjadi 10 tahun sekali. Ya aku ingat aku rekod dia setiap kali tahunnya berakhir dengan nombor 4. Kalau aku kena 2014 lah. Sebab tu 2024 tahun depan ni menjadi kegusaran. Tambah pula orang duk kata macam isu climate lah apa banyak isu. Belah ni so mungkin risiko besar untuk banjir lagi besar. Sebagai penjaga orang tua lah kita kata ni. Maksudnya nak jaga rumah, nak tengok-tengok orang tua. Besar dia kerisauan ke arah tu. Tu aku start pada 2014 tu lah. Kita cerita mula tadi dah. Kisah 2014 ni, kisah banjir besar pada 2014 yang aku merasa efek dia 2 kali. Sebab masa tu aku tengah ngaji diploma di ITM Aceh. Macam ni kalau kita orang tahunya memang atas bukit lah. So banjir ni kalau banjir dia panggil banjir lumpur gitu. Dia mari daripada bukit lah, benar asal. So masa 2014 tu hujung tahun musim banjir gini. Aku duduk sen berapa aku tak ingat lah. Tapi masa tu hujung-hujung sen, biasanya hujung-hujung sen. Masa musim banjir tu aku duduk kawasan luar, kawasan rumah sewa.
Kalau budak-budak macam kenal rasa rumah sewa tu dia panggil nama Taman Hawa. Taman Seri Hawa, Taman Seri Hawa. Biasanya budak-budak art duduk situ. Saya aku pun saya budak art sekali duduk situ lah aku masa tu hujan lebat pergi ni. Air pun start naik dah. Air start naik dah. Saya aku tu ambil dalam 5-7 orang untuk nak pergi tengok air lah sekadar masa tu hujung minggu lah, Jumaat kau gitu lah contoh. Saya kata ubik tu, suka-suka kan. Air pun lek-lek, main kat kaki gitu. So jalan-jalan kat aku pergi lah ada siapa sungai tu jalan nak tubik ke jalan raya. Ada sebatang anak sungai ni. Biasanya saya aku duk main kat ikan situ. Sebab bila hari biasa air dia sangat-sangatlah cetek ni kawasan dia tu kawasan pas. Comel lah. Ada gambar dalam air ke ada gambar tu silap ada lagi kita cari tu. Dia view je comel, nature, bawah dia pasir, ada batu-batu macam kita mengangkat rumah kan. Pak kita pergi ni. Dia lebih kurang gitu, lebih kurang gitu. Masa hari tu, masa kejadian tu, sungai tu laju air banyak dah, air turun. So kita expect macam, okey kot air turun kat ni Sebab air kat luar ni macam takut-takut gitu, tak lipat pun air tu lagi. Saya tu beg lah, pergi beli roti, pergi beli Maggi apa semua, buat bekal ni konon-konon kan. Sebab tahun sebelum tu memang kena ada. Air banyak dah tapi tak ada lah sekuat 2014 ni. Dia tak ada lah sampai nombor-nombor sebab 2014 ni. Okay, nanti kita sambung. Pasal tubik tu nak masuk semula. Air start naik. Aku duduk kepala lorong tu sebab lorong tu dia naik bukit kita kat atas ni kita nampak dah sampai hujung tu. Penuh air kuning kata. Uish. Air naik tu. Laju gila. Sebab saya aku tubik tak ada pun. Macam relax-relax air. Tiba-tiba air banyak gitu. Mari mana air ni? Rupanya air daripada bukit lah air turun. So air pada bukit ni dia turun lagi. Setelah berapa hari tu hujan? Masa tu hujan 3-4 hari lah. 3-4 hari tu. Hujan main hujan lebat, hujan derak tapi tak berhenti. Hujan sama. Break. Tapi tak berhenti. Yalah. So air mungkin air pada atas aku dia lipoh ke mana gitu kan tak tahu. Masa aku nak masuk tu baru rasa, air derah ni lagu ni rupanya. Derah tak derah air tu siapa tak boleh keping terbokeh besar-besar meja makan tu keping boleh terbokeh atau derah air setara tu sampai kereta pun sampai boleh hanyut tak cabut gitu ya kalau okey kita ambil jumlah saiz sama besar tu besar tu stoko dengan yang besar tu tapi kat ceng-ceng tu tak jadi takut mana dah tak jadi macam wush gitu mana tapi yang mari dia sebab keping besar ni dia macam bluf naik gitu. Wih derah dia jadi macam takut. Mula-mula tu kita fikir macam mungkin kayu kita boleh expect lagi macam kayu yang ingat kot ada dia boleh napuk apa. Ni tak solid, benda yang batu padak berat. Memang kalau lepas atas kaki tu. Kalau mu nak akak pun tak boleh. Tapi air boleh akak tu. Situ baru start rasa ini something macam tak kena rasa tu. Situ start macam debar ke apa. So kita pun beringat masa nak masuk tu memang serada hari awal kita duk megel ke pagar rumah orang, kita duk pergi sama-sama sendiri nak masuk ke. Lepas lalu, pum, tak kau ni. Pergi depan sikit, orang tengah tolak kereta apa? Agak ni apa? Kaci hanyut dah sebutir. Saya aku masuk hanyut masuk dah nampak dah. Kau tahu, air dah gila kot. Sampai kaci dah golek dah sebutir air atas. Depan sikit orang duk tengah tolak ni. Mini Cooper. So geng ni dengan tolak Mini Cooper. Tiba-tiba tengah tempat corner tu golek Mini Cooper dah brum. Gila scary and rasa perik dia sebab Mini Cooper. Kita minat Mini Cooper kata gila. Boleh golek juga sebab air laju lah. Air laju ni. Okey cakap pasal air laju ni dia. Kadang-kadang bila kita tengok dengan mata kasar tak nak macam kita mikir mampu kau hai melintah jalan tu, mampu kau dia untuk terbalik ke sebuah kereta dia. Tapi mana terjadi kalau air ni tak payah jalan. Janganlah duk tengok gi. Air litah jalan. Air litah jalan ni dia tak serupa manusia litah jalan ataupun itik litah jalan. Dah, dia tak minta izin. Dia redah harga apa ada atas tu. Dia gi dengan gate tu. Dia gi dengan gate tu. Insert logo free. Tapi nak ayahnya memang kuat ni. Tak mampu dipikir logik dia 2014. Bayar ada jauh tu anak kaki aja ni.
Bak 2014 tu ke? ha? Tendung siapa pasal ke tu air berlaku atas tu. Tendang apa pasal? Yes. Tenda siapa pasal ke air penuh Oh. Dia ada so tepat ah so. Hok macam tinggi sikit. Retak serong. Kau tak ada siapa. Retak serong tak geleh. Rasanya tak geleh. Retak serong ni jalan daripada Pasukan ke Tendung. Nak sampai traffic light Tendung tu ada so retak yang mengonar. Retak tu sebab dia mengonar dia panggil retak serong. Oh. Bahasa Kelantan panggil retak serong. Ya saya rasa rupa jadi tunjuk. Ya. Rik gitu. Kak. Sekir tu tinggal kalau sekir je tak kena. Kalau pun tak pohon air dah le. Kalau pasal mana? Depan ni. Depan Orang buat teki. Tak je jantan. Sekir ni ada kalau. Sebelum orang buat gelis apa setengah tu hari. Kat pohon kat lutut dulu. Hak kata dia tak boleh mari pasir mah. Aku tak boleh pergi pak dia. Oi. Ya, Kasar pun benar kalau kat pasir mah pun kat pasar tu ada tempat-tempat juga jalan-jalan pecah. Ya air sungai kan. Dia panggil Aimee. Dengar. Oh, Aiman. Okey. Kita tak ada email lah. Kita tak ada email biar dia. Lagilah dia nak panggil email. Kau nak panggil Salahuddin ke siapa ikut dia. Ui, jatuh. Random bagi jatuh ni random. Okey, sama-sama. Mana ada cerita kat dia kak? Oh, rumah sewa. Lepas tu ada so tempat tu dia aku cerita tadi. Dia tempat sungai tu. Hak tempat saya kata sungai kalau dia cetek tu dia comel tu. Tempat laju tu kan. Aku duduk situ sebab situ macam jalan tayar timbul. Sebab tu boleh duduk benar tu. So ada beberapa orang termasuknya anggota polis duduk polis. Bomba duduk atas tu lah. Hak nak tengok orang sebelah sana tu. Hak ada abang tu dia sore dia boleh litah. Masa mungkin lah dia gagah kan. Bomba tu kata duduk tengah apa jugalah dia kata macam tak tahu arus ni boleh litah ke tak. Ya, dia tak yakin dah benar. Lepas tu tengok pak cik tu nak mari, which is ayah pada orang jatuh hak lepas ni. Dia rebah. Situ kita tengok macam dalam kepala aku expect pak cik tu hanyut dah. Dia rebah mana? Dia rebah tanya nak litah mari, nak litah arus hak derah ni. Dia rebah, dia tak lepas kaki ke orang. Orang tua dia ring lagu mana hangat dia tua ni. Okey. Dia bukan orang tua macam orang tua hak jenis gagah rakak berat apa. Orang tua hak macam guru apa. Rebah. Tengok kawan abang ni macam nalin muka dia. Saya tak rasa macam gila. Tu you tengok dia sebagai seorang ayah tu. Anak ayah dia tu. Kalau kita duduk tempat dia macam gila nalin mat. Kalau dia pergi ke tak? Siapa dia? Ayah rebah tu lepas tu. Ya lepas tu dia bangun mula. Okey. Dia bangun mula. So Bomba pun kata tak payah mari. Bomba kata Bomba tak payah mari balik. Dia suruh tawakal duduk rumah. So tak tahulah. Dia pak cik tu akhir gamble lah hidup dia. Kalau selamat. Kalau tak hanyut dengan rumah-rumah. Sebab masa tu kita tak tahu lagi kejadian mana. Hak info di kerai tu dengan keadaan yang berat di kerai tu kita tak tahu lagi masa tu. Betul. Info tak sampai lagi. Sebab aku rasa macam antara jejak yang paling parut tu adalah kerai lah. Kerai Di mana koloh tikak ligo nampak bumbung saja beranda atas kali saja ni. Lepas tu jadi aku jadi rasa macam tak sedap. Uji. Ujian padahal le. Outdoor. Lepas tu aku suka macam terkilan, nak kata terkilan ke? Ya sebab macam media ataupun pihak bertanggungjawab tak boleh nak bui ataupun tak mampu bui perhatian secukupnya kepada jajah-jajah tersebut. Faham tak? Jadi contoh ramai mana hak terkorban waktu tu. Ramai mana hak gelap, ramai mana hak kebulu. Ramai mana hak tak cukup keperluan asas. Tapi macam tak di-highlight sangat. Tak diberi spotlight sangat, tak diberi perhatian sangat. Aku mungkin tak sampai tahap tak ada tangan dah. Media nak cover negara lain, negeri lain, cover ni, cover tu, cover semua dia. Tapi benda tu macam boleh dijadikan untold story lah benar. Untold story lah. Ramai mana hok hanyut dan matinya gitu. Betul. Ramai mana hok dalam keadaan hok betul-betul darurat gila babi. Betul. Tapi benda tu tak
diberi perhatian lah pakai tadi. Tak diberi perhatian kepada media-media. Even kalau macam duk main underground gitu lah. Berita-berita underground gitu lah. Disampaikan secara mulut ke mulut lah. Dan aku rasa kalau macam benda tu, contoh untuk tahun ni deh, kita tahu dah okey. Mungkin akan jadi tahun banjir besar ataupun tahun repair deh. Tu macam aku make it, tolonglah pihak berkaitan buat persediaan awal untuk benda-benda gini. So tahu dah gapo semua, cedek awal. Maksudnya perhati awal-awal lagi. Memang kita tahu. Saya cerdik pandai belakang. Memang tak ada salah silap dah. Cuma lebih cakna lah kata dia. Siapa kalau contoh macam janganlah siapa makan ni tak cukup, jangan siapa ke bulu lama macam tu. Tapi kita nak pihak berkuasa sendiri pun ada kesukaran dia sendiri untuk menyampaikan bantuan tu. So macam kena sama-sama fikir, sama-sama kaji lah ke mana untuk outcome benda ni. Cuma waktu tu sebab time tu aku ingat boleh kata naling juga bila macam mutubik nak pergi mana terputus lalu lepas tu modal aku duduk macam pun nak mari pasir tubuh pun terputus lalu nak jalan kat Teren naik, jalan kat Pasir Putih, kat Selising naik, jalan kat tu naik, ngalah tak ada harga apa. Betul. Jalan pula semua jalan terputus. Betul. Dia kata 99% orang tak boleh nak pergi mana. Tapi lepas tu aku tak tahu. Dulu aku mikir suka macam banjir, main motor big rapas dengan motor. Kita sebagai budak-budak masa tu sukalah macam banjir. Sebab kita tak penuh rasa lagi siapa banjir tu mampu memberi efek gila-gila kepada kita. Kita sekadar mikir banjir setakat ni ke. Bila kau naik itu makan macam naling pula. Gitu. Tak rasa something sebab masa tu pun benda yang si aku tak pernah expect sebab 2013 tu aku kata memang kena dah sekali si aku rasa macam tinggi dah tak pernah rasa macam banjir kat tempat orang lain rasa macam biasa dah tapi rasa macam boleh ni banjir tak masalah. Apa 2014 kena sampai tahap mu tak boleh nak masuk rumah sewa, mu terpaksa pergi duduk rumah lain. Situ dah kecil dah bolehnya baju sayang aku ni. Siapa sayang aku terpaksa pergi telefon ke pak dara dia, mari ambil si aku mari dengan 4x4 dia duduk rumah dia. Tapi nak ayatnya banjir tu banjir bukit ni, banjir lumpur ni dia semetar je, dia tak takut kalau kawasan bukit. Sebab pada malam tu saya aku balik esok ke tu tak ada air langsung. Mana? Balik dah. Nak pergi hiling tu besok kan. Sungai dah? Sungai Casco. Hello. Saya boleh kopi tapi. Mana? Nak pergi bawah ni? Bawah presiden. Sudah dulu. Sudah. Patut itu ni masa tengah kan. Apa hantar lagi Syed? Tak lama dah tu 3 bulan. Ada ni. Apa dah minit lagi? Ayalah, tapi tasku. So, tak apa tu fasa pertama. 2014 tu fasa pertama aku kena banjir kan ada fasa kedua aku balik pun lepas ada tu untuk pergi Pasir Mah. Esok ke tu the second wave. Set Pasir Mah ni kawasan Landan ni kena. So kita nak sambung sini kan? Sambung sana. Terus ke. Tukar mereka. Kalau dekat lain sini sana. Banjir pula tak ada nak kerak dah. Kita rasa cukup 10 minit lagi. Ya. Dia suruh balik dah tau. Suruh aku balik. Beres. Mu nak balik dah. Mu nak balik dah. Nak dah tu. Bunyi dia nyepel dah tu. Kata kan nak sambung cerita Pasir Mah. Sambung dulu. Cerita Pasir Mah. Kalau kita cerita reka-reka. Start ke balik Pasir Mah. Esok ke kena. Aku tak cerita 2004 tu air lagu mana air naik 2004 tsunami. Mana Pasir Mah tu tiba-tiba air aku tengah duk main air naik ke apa. Apa tu kita cerita lain kali. So Pasir Mah pula kita cerita Pasir Mah, gimana Pasir Mah.
2 minggu pasal mah ditenggalami air, banjir. Semula-mula dia sapa tu. Lepas ada aku balik esok ke tu kosong lagi. Dia lagi duk main tanah apa semua. Semalam tu dia start air naik. Dia first wave dia hari pertama air start naik, tergelesar anak tangga dak. Tergelesar anak tangga, aku pun start alih kereta, lalih motor apa semua. Tapi air kuning. So kita expect dah memang air tak akan turun air naik tu akan bertahan lama. Sebab air kuning ni ada air sungai, air banjir lumpur, air daripada bukit campur dengan air sungai. Jadi kita alih motor, alih kereta apa semua. Hari Tunggu. dah. Hari dah. Itu ubit dah ni. Sungai. Sungai katanya. Tahu? Healing. Ada lagi asal bawah dekat kereta tu. Oh, betul. Lepas ada wave pertama, hari kedua air kau naik. Hari ketiga tu peak dia. Hari ketiga tu memang tinggi. Sampai gelar 5 anak tangga. 5 anak tangga ni kat dada lah. So, aku masa tu pun tubik, memang kena tubik. Kena jalan, kena beware lah. Sebab masa tu kita tak enjoy dah dengan banjir. Masa tu kita naling dah. So aku start tubik untuk nak tengok kawasan-kawasan kerana untuk nak prepare apa kejadi kalau let's say lah kata kena pindah nak pergi mana. Masa tu ada rumah aku ada perahu sebutir abah buat tapi bocor kan kita tak boleh nak guna. Sebab masa tu aku tak guna ni dah, guna perahu dah. Tak ada orang mari gratis basikal kau naik motor lalu depan rumah aku. Hari pertama lagi. Hari kedua, ketiga tu aku start nak guna sapel. Memang sangat-sangat bonus dan untung lah orang mana ada perahu. Orang perahu memang Orang pancing. tiba-tiba ada jet ski. Jet ski mana jet ski? Pasal tu lah nak guna. Tapi kalau demo biasa kena gitu memang tak berharap nak guna. Takut gila tu. Banjir ni. Ui. Kalau kena molek mak pergi. Situlah pohon yang aku ayat mengajar dak aku bahawa banjir ni bukan bagi main mak. Bukan bagi main banjir ni. Dia nampak kerisau Kerisau tentang cuaca tu lah. Semasa hari ketiga tu orang start pergi pindah rumah ke apa. Masa tu elektrik ada lagi, api ada lagi. Makanan pun berkali ada lagi. Boleh pergi. Aku tubik pun pergi tubik ni. Kita tubik dekat kedai rucik ke isi minyak untuk cari-cari bagi-bagi gapo boleh beli lagi. So sampai masa tu start. Kedai ni tak ada dealing, kedai ni tak ada Maggi, tak ada Goni, tak ada Gotu. So kita cari, kena pergi rata. Aku pergi tubik. Pagi aku tubik sekali, petang aku tubik sekali, aku buat gitu. Nak pergi cari bagi. Sampailah satu tahap tak ada bagi langsung dah. Tu minggu kedua lah, tu minggu yang first ni masih lagi kita batu malam tu boleh duduk santai-santai, boleh tengok air depan tangga Aku ingat lagi abah aku duduk tangga gate tu. Abah aku tak beri baju kan sarung gate nunggu air. Aku dia naik, aku pula duduk tengok air. Tak ada naik atas rumah lagi lah. Tak naik. Air tak ada sampai atas rumah pun. Tapi di rumah aku ni 7 anak tangga. Rumah paling tinggi situ. Sekejap, selingi. Mu ingat lagi kecil lagi lah rumah-rumah ada berapa anak tangga kau? Ingat? Oh ingat? Ingat? Okey sama. Tapi bukan lah macam exactly. Aku rasa tak exactly 7 ke mungkin 8 ke. okay. Tapi lebih pada 5 lah. Sebab masa paling tinggi dia tergelar sampai tahap dada tu 5 anak tangga dah. 5 ni ke anak tangga gitu. Okay. Sebab kalau mu ayak betul-betul ingat aku cakap, jangan kalau ke small tangga tu aku rajin jatuh. Masa aku kecil aku ingat lagi lepas lah aku rajin jatuh tangga tu. Kalau ke small thing lagi-lagi kita tengok seumur ni kadang-kadang kita tak ingat exactly amount tu bila kita tanya. Apa ni? Sebab tu. Tapi anyway topik tu selingnya lah ni. Tak penting untuk faham pasal anak tangga. Ada satu lagi aku nak sambung sikit selingnya tu. Kisah pasal tangga rumah aku ni. Kalau aku ingat mula benda-benda hak macam vivid benda-benda hak aku boleh ingat masa kecil bawah umur 5 tahun adalah situasi di tangga. So, aku rajin jatuh tu. Kedua, aku rajin duduk tangga tu pagi-pagi. Batok call lagi ada sayang abah aku mari. Dia kata, "Oi, seluar sayap tu. Buat sayap tu." Aku ingat luar tu warna merah. Luar pendek warna merah, baju warna merah. Ya, selesai. Dia kata, "Hey, luar sayap tu." Dan aku tak jaga. Ini yang ketiga, apa lagi? Apa? Ada benda lain. Ada teringat pulak sana ni. Kilat aku duduk tangga. Lepas tu aku ingat masa aku rajin jatuh tangga dapur, patah tangan. Aku ingat masa abah aku nak bawa pergi klinik tu.
Semua sepupu-sepupu aku duduk tangga lambat aku. Dia buatkan aku patah tangan. Tu selingi tu. Banyak. Tiap tangga makan ni macam banyak kenangan sikit. Semasa kita sambung balik. Selingi masa tangga. Aduh. Banjir dia tu masa 2014 tu masuk minggu kedua, start elektrik tak ada. Oh, situlah start di mana setiap hari tu adalah menjadi satu igawai. Di mana bangkitnya celeknya mata tu umpama masuk ke igauan mimpi, tidur tu umpama masuk ke zon yang lebih selesa. Umpama dia siapa setara tu, bila hari-harimu dengan tak ada elektrik, mu tak boleh nak berhubung dengan dunia luar, lain internet, bateri telefon pun lama dah mampu. Siapa satu tahap aku menulis jurnal untuk menceritakan gapo setiap hari itu berlalu. Ibarat tu jurnal masa hari-hari terakhirku gitu lah. Yes, dah depan aku kalau macam gapo-gapo jadi. Sebab masa tu dalam kampung aku tu, rumah aku saja hot top pin. Oh. Ada sebab apa saya aku tak pergi kat tempat pemain dah. Nanti aku cerita hot tu dalam tu juga dalam tempoh minggu kedua tu juga kat minggu. Lepas 2-3 hari first lah start putusnya elektrik apa. Aku menulis jurnal mengatakan gapo hot tu setiap hari. Oh, tak boleh beli makanan ni. Ai start gini-gini, ai tak nampak nak turun ke gapo. Setiap benda aku tubik. Masa tu aku tubik juga pergi jalan. Semasa tu lah aku pergi tengok kat pusat pemindahan tu. Aku tengok keadaan SAE ni lagu mana. Ya ada sekolah dekat Pasir Mah tu dia panggil sekolah Datuk Amik 2. Datuk Amik 2 ni di kawasan tinggi. So pusat pemindahan kampung aku tu duduk situ. Aku pergi sebab kita nak try tengok ada batu-batu makan ni kita boleh buat balik tu tak kisah gapo saya aku makan rumah ni. Batu sebab sikit. Tapi masa tu pun tengok dekat pusat pemindahan tu dia melihat dengan mata manusia biasa ni, so macam this is not a life bro. Ni macam mu duduk ni macam okey kalau kita tengok gapo terjadi di Gaza lah ni mungkin hampirlah tidak kata serupa sebuti tapi mungkin 20% seakan situ. Orang duduk dengan padat-padatnya, tak ada ruang yang selesa. Orang duduk dengan pakaian yang sama. Bang tak usah cerita lah. Bang tak usah cerita. Siapa belakang bang. And aku fikir dah tak payah pergi ke apa dia punya tempat membuang dia tu. Tandah dia kata jangan pergi. Mu tak boleh nak expect benda hok comel. Aku pergi juga. Oh iya, tak ada perkataan aku nak describe betapa teruknya tempat tu. Betapa sebab orang kampung. Orang kampung kawasan Pasir Mah ni boleh kampung aku tu boleh consider as pedalaman. Sebab aku ni macam luar dah sikit. Boleh dekat dengan bandar ke. Dia belakang tu sikit adalah kawasan kampung. Kawasan orang di mana orang yang orang kampung yang betul-betul kampung. Sebab pernah terjadi masa aku sekolah rendah dulu, orang kawasan tu berok tepi sungai gitu je. Nak ayatnya lagu mana kedai kampung je kan. So saya sebab tak ada sebab lain, sebab no choice No choice lah. No choice lah. Memang horrible gila babi, berantakan. Kadang-kadang kita lalui benda gitu make macam supaya aku tengok dalam telefon sekali. Kita tengok telefon ya. Balik dah. Tempat-tempat pelik tu. Beres. Esok lah? Beres? Tak kau buat? Kau apa? Apa yang buat? Saudari, mana ni? Recording lagi dah tu kan? Ha? Recording lagi tu? Ada berapa minit? 10 minit? 6 minit lagi. Okey. Dah mula. Lepas dah tengok tempat tu itulah jadi macam apa aku memang aku memang tak sedar tak apa. Dia kata kalau hari ni aku tak boleh nak puasa rumah aku sendiri puasa macam tak sanggup kalau nak tengok mak aku duduk sini. Biar tak apa, pergi balik rumah aku. Daripada aku fikir tak boleh, aku kena standby. Aku mana kena standby. Kata kalau gapo-gapo jadi aku kena standby. Aku tak boleh duduk dengan selesa. Aku tak boleh nak arak macam tak ada gapo kot. Tak ada. Aku sampai tak ada. Tak boleh nak tidur lah. Sampai tak boleh nak fikir gitu dah. Aku fikir macam jadi gapo Jadi satu jadi paranoid kot. Anxiety
Masa tu kita tak kenal lagi isu anxiety ke, masa tu tak ada. Kita budak-budak tak kenal anxiety ni. Tu term yang dicipta oleh budak-budak lah ni, anxiety. Masa tu kita tak tahu anxiety ni. Tapi itulah gapo kita rasa. Dari segi makan ni, cukup kita makan ni tu. Kisah pasal makan ni. Dia nak ayat terputusnya makan ni masa tu. Benda ni jarang orang duk cerita, tak tahu lah. Mungkin ramai orang duk rasa kalau tanya orang kampung lain benda sama kot. Nak ayat tak cukupnya makan ni sampai satu tahap. Masa tu aku duduk dengan mak aku, abah aku. Lah benda ada dia masa nak boleh makan saya tak ada biskut. Biskut dengan yang awal-awal lagi boleh lagi makan sekeping, 2 keping sore. Sampai satu tahap tinggal macam berah habis. Selain daripada biskut, apa lagi? Roti biasa dah ada roti. Tak ada makan dia berat ah. Tak ada. Mi. Tak ada. Benda tu habis. Benda tu orang tak prepare masa tu lagi. Orang tak prepare mana gapo macam. Orang tak nak expect, orang tak nak macam ada roti apa mi ke gapo sipir-sipir banyak 2-3 supit tak ada. Kita ada beras, kita ada biskut. Lepas tu ketain kita tubik masa ketain darurat tu pun biskut kita dah cari. Sampai satu tahap biskut tu tak cukup. Tak ada siapa bantu makan ni orang Biskut tu yang berbekal dalam 4-5 keping, kita paksa kerak kecil-kecil untuk bagi sama orang tu. Masa tu aku tak pernah rasa macam mangsa. Masa tu aku betul-betul rasa macam aku ni mangsa ni. Mangsa banjir. Itu aku. Lepas tu rasa semua. Adakah rasa lapar tu telah dialih perhatian dengan rasa takut? Tak ada. Betul. Masa tu lah aku rasa macam lagu ni rasa macam orang yang terkesan dengan tragedi tu je. Aku duk mikir depan aku banyak macam orang hak kena tsunami itu ke gapo. Ni lah hardship hak dia rasa. Tapi hardship tu tidak menjadi rasa macam, contoh kalau makan ni tu, kita tidak rasa makan ni tu lagi merungsingkan sebab kita lagi rusing kepada gapo jadi pada tu. Air lagi naik ke, rumah kita ni lagu mana, hanyut ke orang. Tak itu rasa macam lebih kurang rasa tak lapar ke ataupun tak ada selera. Sebab otak lain ni, otak dia distract lah. Tu aku tak boleh nak describe rasa dah masa tu. Aku tak boleh nak tahu macam aku tengah rasa gapo. Mungkin tu kot sebenarnya adalah rasa anxiety. Mu tak boleh nak oyak gapo dah perasaan masa tu. Dan pemikiranmu jadi tak tentu dah. Ya, sebab otak kita pun akan lebih attract benda hak kita lagi rusing. So contoh kalau dua perkara tu, mu lapar dengan mu takut. Kalau takut tu dah lagi besar lagi lapar. Mu tak serah dah lapar tu. Tapi bila muka takut ni kam angle. Tanya rasa lapar mat. Kita biasa nasi 2 pinggir ke boleh. Bersilih ganti tahun ni dia depan, Tapi masa tu sebab kalau aku hak law ni kena masa tu mungkin lain sikit sebab law ni ada gastrik ke apa jadi mungkin lagi berat. Takut. Scary. Tu super contoh orang aku tu. Memang kita sekadar boleh royak. Takut, gini. Sebab kita tak ada di situasi tu. Aku. What if one day aku ada di situasi tu? Memang agak berbeza lah dengan aku fikir ni. Memang lah ni aku fikir takut. Sia kau gini kau. Tapi tetap merasa sendiri baru mu tahu lagu mana. And for those who make it super aku, tu pun gitu juga aku merasa sendiri baru mu tahu. Tak minta untuk merasa, tapi the point is sama-sama macam mana lah. Situasi masing-masing sama-sama macam mana. Kita tak rasa kita tak rasa exactly betul-betul hadapi lah. Benda ni kita cerita ni sebagai peringatan peringatan pada orang lain sebab pemoyaan dia belum ni orang tak mendapat liputan ia secara menyeluruh. Bagi aku orang tak ready sebenarnya pun KJA pun gapo pihak-pihak berwajib pun tak nak ready sebab tak expect gapo hak kerja di 2014 tu. Tak expect seteruk itu. Tak expect siapa seteruk tu. Betul. Dan masa tu pun memang berita pun nak siapa kau orang payah sebab terputus. Ingat tak masa tu sebab aku ingat masa tu kak aku tak boleh nak balik. Kak aku gila-gila nak balik masa tu sebab dia rasa macam berat dah awal-awal tu. Dia tak boleh nak balik sebab masa tu yang on the way balik dah. Dia terpaksa U-turn balik sebab ada satu kawasan di Gerik tu rutuh.
Kalau ingat masa tu ada kawasan tu putus, membuatkan orang tak boleh balik. Orang luar tak boleh masuk ke sini, orang sini tak boleh nak tubik keluar. So gapo terjadi di Kelantan ni umpama terkepung. Dia terkepung dalam lingkungan air, hanya menunggu seolah-olah menunggu hanyut. Dia menjadi situasi tu macam scary sebab lagu tu. Orang tak boleh nak lari mana, info tak boleh nak tubik, info tak boleh nak masuk, bantuan tak boleh nak sapa. Sapa orang masuk dengan the only way nak masuk ke Kelantan, orang luar nak masuk ke Kelantan ni helikopter tak? Oi betul. Dah kalau air pun naik tingkat 4. Berani mana yang laginya nak pergi dengan bot. So selain daripada berbuk, mana naik gapo? Apa saja kenderaan air main dengan tingkat 4 ni. Duk sekali main air kat pinggir gitu dah. Cicir. Air sungai pun dalam juga, tapi sebab Tenang. kita tahu dah alur sungai tu ke mana. Ni salah masuk step. Oi, jangan air banjir ni lain. Dia tak sama macam air sungai, air parit ke apa. Dia air banjir ni unexpected. Banyak benda unexpected boleh terjadi. Even dalam air tu sendiri, mu tak tahu mu tijak kat tempat gapo. Aku hak masa zaman 2004 air relate tu pun pernah sekali jerumus masuk dalam lokal. Sebab kita ingat ke jalan tu straight. Rupanya pergi jalan la bloom. Gone. Sebab dalam air banjir keruh gini kita tak nampak. Betul. Kalau air tu biasa kita tahu tempat. Salah satu momen aku ingat ketika banjir. Sedap bila nak punggah bagi, punggah batu. Jadi nak punggah batu tu dah. Air dalam batu tu dalam air. Jadi engeng gitu. Di pressure tu tolak kita jadi tak rasa sangat berat dia kan. Tolak gitu. Lepas tu kalau macam masa kita kecil banjir suka semua. Sebab kita royak macam banjir biasa dan ramai air. Padahal kalau umur lama aku tu depan air banjir, belakang tu air tai. Sebab jenis perumahan gitu waktu lokai pula gini. Lepas tu kalau dikira-kira air mandi tu exactly air yang sama. Air tai je. Habis tak jaga. Sebab budak mana fikir lah tu. Air tai lah. Aku nak have fun mah. Tak jaga. Gila banjir ni umpama pesta mak kalau budak-budak. Pesta. The biggest water park in the world. Sebab dekat Cabai Park kat rumah aku tu. Cabai Park kita. Aku tu ambil keluar pagi. Nampak air depan rumah. Aku suka. Sedap. Bukan keluar pagi, macam kumil malam gitu. Sedap tengok ada air. Tapi bila aku sedar malam tengok keluar pagi, air tu tak jadi fully atas-atas dah. Jadi macam tapu-tapu maksudnya. Surut. Surut. So aku jadi perah. Ada thoughts tu. Perah air tu. Tapi bila saya kalau siari baik Cabai Park dekat tengok Cabai Park tu kawasan tinggi sikit situ. Sikit benar lah tengok kaki kot tinggi dia. Berbanding jalan depan rumah aku tu. Tubik tu depan rumah aku je ada air. Cabai Park tu dia tak fully gitu pula. So macam macam tak ada lagi apa. Goreng. Kita nak kau dalai kau ngam. Kita nak buat lentang kau nak gapo. Nyok hotel. Sedap ah. Habis tu kodok motor kalau banjir. Kalau petua-petua set main motornya siapa minyak gerih. Di gerih kau di pelak ni. Aku tak ingat kat plak tu sah. Kereta kau balik. Kereta kena jaga. Water tak boleh masuk air. Ejus kalau masuk rasa dalam jangan berhenti perah. Air masuk dalam blok nanya mak. Yalah. Tu lah benda tu lah masa aku kata masa tu kata 2 tepat 2004 tu dah jauh dah. Masa kata tu dah masa start main motor apa pergi kat kampung saya aku tu. Kampung saya aku kata dekat mana? Bakung tu. Ataupun di atas tu sikit panggil Sige. Memang tempat budak-budak motor main air lah. Kena tiap kali uji apa. Sebab memang air takung situ. Kecek pasal motor dia.
Apa pendapatmu bila kita sendiri pun main motor kalau hujan tu. Tapi apa pendapatmu bila mari musim timbul musim banjir kak, segerombol lah saya motor tu ni di atas jalan ramai lah. To be honest, aku suka lah suasana tu, meriah. Dan at the same time dia pun boleh tolong cakna apa terjadi. Ya, betul. Tapi ada juga negative side. Kok siapa dia kadang-kadang terganggu ataupun mengganggu urusan-urusan macam hak penting-penting ambulans kau membuat ke jalan makin sesak dan orang tengok tak boleh nak payah nak lalu dah. Mungkin spa atas jalan kau payah nak lalu. Ada pros and con dia lah. Maksud aku. Dari POV mu pula. Adakah serupa yang aku sama ya, aku rasa sama. Cuma mungkin kalau ada set budak-budak muda, geng-geng muda dengar video ni kita boleh bagi nasihat lah kata kita ni aku tak encourage macam tak suruh dia have fun lah. Tapi kita tak boleh nak lari macam kita pun pernah rasa zaman dia sebagai seorang anak muda ni kita tak boleh nak menahan diri kita untuk having fun dah. So nak having fun lah, tapi mu kena ada tanggungjawab. Fikir safety first lah mudah kata. Mu kena cakna jugalah ke orang lain tengok kata kita tak boleh. Masuk mu nak have fun silakan. Dalam masa sama mu tolong juga cakna apa terjadi sekeliling. Pandailah. Yalah. Jangan having fun semata siapa ada situasi yang memerlukan pertolongan mu boleh. Gitu. Waktu tahu tu. Ya, Jangan jadi gitu lah. Kalau bahasa saya aku mula jangan bolok. Jangan bolok. Nak suka. Tapi jangan bolok. Jangan bolok Pak Rahmat. Jangan jadi podcast bolok Pak Rahmat. Jangan jadi ubi. Podcast ubi. ABP. Podcast ABP tu lah. Habis podcast ABP. Podcast ABP. Dia podcast Pak Rahmat ubi. Gitulah main orang jatuh ni. Jadi aku ada teori main orang jatuh. Podcast. Dia bukan masuk teori dulu. Masuk ganak ni. Dia orang jatuh, dia suka main. Dan ayat bunyinya kita orang jatuh ni tu je. Senin. Mungkinlah orang tak biasa macam tak main banjir. Orang hak fikir macam gapo dia main banjir semua ni. Lepas hak aku tu main air tadi. Main air ke? Lepas tu aku jadi macam orang nak lalu macam boleh lalu. Aku akak kayu tengah jalan lah tadi tu. Tengok banjir dulu lah kita cerita ni. Lepas tu siapa tahu aku pergi saya jalan tu. Kereta apa tu nolok dua orang. Kita tolak ribu Jalan tu kau dalai dah. Dalai dah. Lepas tu kereta tu Arabian. Tolak tu Melayu, tolak dua tu. Aku pakai motor pergi jalan pas tengah. Tolak atas ni. Banyak nak. Rela sambilan ni. Tanya apa jumpa aja. Tahu ni. Kata jangan pergi nak pergi juga. Ngepek. Kalau tu tak ada kata pasal orang Arab tu tak faham. Lepas tu dia dah tolak tu bini dia ada dalam kereta. Bini dia pula plus size. So jadi macam tolak kereta pula kat belakang. So agak mencabar gila waktu tu. Dia umpama menolak dua butir kereta lah jadi. Lepas tu sudah waktu tu apa-apa orang berhenti tu. Aku baru nak oyak. Dia pun serupa kat dia baru nak tubik beg, aku baru nak tubik beg. Dia nak tanya beg boleh lalu ke? Aku nak oyak beg tak boleh lalu. Mana bagai mesin? Sebenarnya aku tanya. Aku tanya, budak gimana? Lucu nama apa? Lepas tu aku tak boleh pergi kau tu. Ya pun orang nak pusing. Ya pun, kita tengok ke belakang ke. Sebab nak U-turn takut jatuh lokal. Boleh gitu. Tapi nak ayatnya the point is
suka pergi suasana gitu walaupun kita pergi tu niat nak main. Tapi end up kita tolong orang dah. Belai-belai gitu deh. Tu jahat kali dia minat ke main air gitu. Tim dia minat juga tapi tidaklah siapa tahap lagu tu, siapa start motor pergi ke tempat kapur orang nak tengok air kapur orang nak mana. Kalau macam contoh dia, kecek wasa minat benda-benda gitu. Orang jatuh pun minat tengok kereta sodo. Minat orang jatuh tengok benda-benda pointless ni. Betul, minat tengok sodok lah, minat tengok ikan, minat tengok gamur. Tak tahu dah ada minat. Sebab aku rasa kalau macam masa kereta sodok tu, masa kecil dulu, aku ingat aku macam tu inner of me je. Galik bila tengok jentera-jentera tu, Pak hijau. Oh buta ni. Bila sebab kapal aku tepi sawah, kapal mak aku tepi sawah. So ngetap padi tu, tengok kita dulu tengok gitulah. Cuma tak ada embrace gapo kita rasa. Tak ada kita kata alik juga tengok. Tak ada nak express ke benda tu. The fact is memang alik. Dan bila aku tengok dalam 3-4 bulan lepas orang buat video, orang jatuh saja duduk atas kepala getok tu, baru Khalid duduk tengok kata sound dia pakai hijau. Aku jadi mikir macam rupanya bila mikir mula orang jatuh ni memang merlukan attract gila sesuatu pergerakan satu benda-benda mekanikal ataupun benda-benda yang hobi benda dia kadang-kadang pointless untuk tengok sebagai orang biasa tapi dia minat tengok. Dia meluangkan masa untuk tengok benda tu. Supaya kalau apa ikan. Dia congok depan akuarium tu. Dia menjadi satu minat. Sampai satu tahap orang boleh lost. Lost dengan gitu boleh tengok ikan, tengok kereta sodok ni menjadi even orang jatuh, dia boleh temu dengan orang yang stranger, boleh jadi sains semata-mata duduk tengok benda tu. Yalah. Apa kata tengok ikan. Tu nak aku servis kereta kat Johor. Jumpa abang ni, dia orang Sabah. Dia ni memang kehidupan dia nelayan sebelum ni. Ngerti ikan, hari-hari kelih ikan, hari-hari main ikan. Lepas tu sejak dia pindah kerja Johor tu, dia jadi technician gitu. Dia tak boleh ikan. Dia pun rasa pelik. Seru hidup aku ni. Ralat. Pindah sana. Seru ralat. Something wrong somewhere. Lepas tu, dia pun belilah ikan hiasan lah. Ikan hiasan tu dia fikir saja je. Dia tak ada mencari sesuatu yang hilang. Dia randomly beli ikan hiasan. Sekali dia depan akuarium tu 40 minit boleh apa? Gitu. Lepas aku macam mikir lah untuk aku sudah dah 10 minit, 15 minit tu agak boleh lama aku lama dah. Apa tu 40 minit dia. Lepas tu barulah timbul video seorang kak ni dia share dekat TikTok. Tok lelaki duk congok depan akuarium. Dia tu kali duduk depan akuarium tak tahu sampai bila tu. Lepas tu ramai komen, panggil dia makan kak, jangan lupa we makan. Kak tolong sedarkan dia. Jangan beri hanya. Tekat tu berpulak gambar. Tu lelaki dia tengok ikan. Siap ada good tapi baru tengok. Dah kayak orang jatuh ni. Dia boleh temu gu dalam minat-minat lagu ni. Dia boleh randomly orang mari tepi dia. Comel ikan ni dia. Kawin mula. Dia boleh sampai lagu tu dah. Orang jatuh ni betapa senangnya dia nak sains mata-mata atas benda yang dia minat. And dia tak akan tanya mu siapa, aku siapa. Tak kisahlah mu ni orang kaya ke orang miskin ke, aku boleh saing dengan mu semata-mata mu minat tengok ikan ni. Lepas tu sebab kalau kita mikir dia manager terus my gang ikan my gang lah mostly tu kalau kita tengok peringkat umur lah. Benar tu tak pelik kalau untuk peringkat umur kanak-kanak. Tapi orang jatuh ni siapa ketua lah dia main ni. Kita sendiri pun nyemari musim nak pergi ikan, kita pergi ikan nak ngai. Nak ngai pun kita ngai. Rasa Tino tu tak tahulah kalau ada dia. Tapi jarang lah dengar minor kes. Super contoh
akhir-akhir ni lama dah, tapi baru ni pula viral mari musim lori kontrol lah gapo. Ya, lori Lori kontrol. Orang siapa habis beribu. Yolo. Barang tu beribu punya. Aku Tak payah ya orang. Ha tu. Azhar. Oh, Aku tak. beli bah ngejah itu ini. Oh. Budaya orang jatuh ni. Ish, unik lah. Unik lah. Orang jatuh ni. Dua-dua kampung pun unik, cuma jatuh ni jatuh ni dia lebih lagi ke kepada arah ni. having fun. Orang jatuh ni hidup dia having fun. Oh, pasal aku out of nowhere, tiba-tiba saya ramai-ramai bermula dari sore stand di depan dah. Ramai-ramai main book control tu. Dia nak komen dia tu. Dia nak komen dia tu. Book control, kereta control, gapo ke. Unexpected. Orang jatuh ni. Dia ada teori dah. Aku ada teori kalau benda-benda buat ke orang jatuh ni jadi nak komen ni. Sebab orang jatuh ni dia manusia yang jenis pakai ni deep thinking. Dia deep thinking. Dia orang yang fikir tanggungjawab dia yang besar, fikir kalau seorang anak tanggungjawab mak ayah, tanggungjawab kalau ada bini, tanggungjawab bini, tanggungjawab ke anak ke apa. Dia sebenarnya orang jatuh ni sebenarnya dia nak mengalihkan dia punya fikiran yang menyerabutkan. So hari-hari sebab orang jatuh ni lain. Dia memang orang kata kalau orang tidak pergi kerja. Orang jatuh macam orang jatuh kok cari PT gini-gini. Tapi kena ingat, layan ni yang diterima seorang orang jatuh dengan orang tina ni lain. Tempat kerja, kita ambil contoh tempat kerja lah. Orang tina kalau dia macam okey-okey sikit kata muka tu boleh memberi stun ke apa dia kalau marah pun dia masih lagi menjaga atas dasar menjaga hati seorang perempuan dia. Orang tina ni orang fikir lembut, so tak boleh nak marah orang. Orang jatuh orang tak kira mu ni lagu mana pun. Kalau aku nak fuck dah muka fuck. Mu ni seorang yang tak berguna, orang akan bagi direct. So orang jatuh ni dia menanggung beban yang tinggi. So sebab itulah dia mengalihkan perhatian dia dengan cari main ni. Nak ke ikan, nak ke kereta kontrol. Itulah, aku tak tahulah, mungkin bagi orang lain dok kot. Tapi bagi aku rasa tu salah satu sebab. Sebab aku sendiri pun cari main ni lah. Main kereta kecil-kecil lah apa. Ngais lah. Dia benda yang random. Tapi dia boleh mengalihkan. Ada man ni juga baik kru. Sebab orang jatuh ni dia tidak meluah. Kalau dia situ orang tina ni kalau dia ada masalah dia meluah. Dia seorang yang berkongsi apa dia ada dalam hati dia. Kalau dia ada masalah, kecewa ke apa sedih ke apa, dia senang untuk berkongsi. Orang jatuh dah. Mana ada kita share aku. Ada tapi tidak sedip tu. Sebab bila orang jatuh berkongsi, dia tidak berkongsi 100% apa dia rasa. Teka man to man hari. Kacau man to man lah. Macam pukul 3 pagi. One to one ni je. Aku rasa hidup aku gini. Deep talk Tapi tu pun aku boleh kata deep talk orang jatuh ni tidak mencapai 1% pun kadang-kadang. Dia berapa yang cerita mungkin paling terik boleh pergi dalam 70-80%. Dia masih lagi ada sipir benda dia rasa sangat-sangat berat tu. Dia tak boleh nak share kat orang. Kalau dia share kat orang, dia sendiri akan rasa. Sebab orang jatuh ni ego. Air mata dia ego. Air mata orang jatuh ni jangan sabar. Dia tak akan terubik mak. Dia payah nak terubik. So sebab itulah aku kata dia tak akan cerita 100%. Sebab kalau cerita 100%, pergi dengan air mata. Orang jatuh air mata dia seorang yang boleh rasa. Tak ada orang jatuh lain boleh tengok. Orang tina pun mungkin mak dia boleh tengok. Mak dia. Kecek pasal air mata dan topik mula-mula kita buat ada banjir. Banjir dan ada air mata. Adakah sangat hampir time tu? Teka mung duk jaga rumah. Tengok air day by day makin naik. Adakah air mata? Mungkin kalau aku boleh balik jurnal tu semula aku, mungkin ada titisan-titisan yang masih berbekas. Jangan jurnal. Aku ada bagi tak sipir, tapi kalau aku baca mula mungkin fakta ke. Aku tak boleh macam kalau aku baca gitu macam drama nak aku. Tapi bila kita baca mula kita rasalah gapo benda akan mari semula gapo terjadi masa tu, gambar-gambar dia akan mari. Yalah. Kadang-kadang seru macam benda ni aku takut ni, benda ni aku takut. Benda yang aku tulis berapa
berapa skala kesedihan tu berapa? Saya tu. Kalau For the entire of your life lah. payah nak ukur Payah dia. sebabnya masa tu kesedihan tu tidak mari kesedihan saja, ia mari dengan kerisauan. Pakai adik, ia mari dengan takut. Batal kayak kita tak nak imagine gapo orang dekat Gaza ni rasa. Sebab dia tidak mari dengan kesedihan dia. Dia mari dengan satu tahap adalah memperjuangkan keimanan. Tahap dia di mana dia menegakkan keimanan dia melebihi rasa takut. Kita tak sampai tahap tu. Kita hanya sampai tahap bersedih. So gapo aku rasa masa tu adalah mungkin sedih lah. Sedih dalam sedih 90, takut 40. Mungkin lah gitu. The Tapi truth kalau- of sadness and afraid lah. Afraid dia apa panggil scarcity. Ni kalau dengar cerita hok dari alhamdulillah family tu tak ada Tak ada memakai nyawa gitu dah. hmm. Tapi kalau kita dengar dari seorang hok let's say parents masa-masa dia, di ni di kereh. parents di dia kereh. ditelan banjir ke banjir. apa betul tak ada disebabkan gitu. Ish, tak tahu lah. Dia macam ada family di Pasir Mas tu. 4x4 tu. Bagi aku suruh kalau duduk esok orang ayah, aku tak pernah ada anak, tak nikah lagi weh. Tapi hanya aku mampu terlintas di fikiran aku yang kecil ni. Bagi seorang ayah yang menyayangi anak, bawa anak nak pergi jalan naik 4x4 nak pergi tengok banjir. Sangat Kejap tadi tu you bawa anak nak pergi tengok banjir ke ataupun you dia nak pergi tengok banjir. Dia nak pergi tengok banjir lah. Benar. Sebab tu dia naik 4x4. Ada 4x4. Dia banyak kereta naik 4x4 sebab pergi tengok banjir lah. Dia expect 4x4 dia tu mampu merenangi banjir tu. Sebab tu lah kata air banjir ni is not barang untuk mu nak buat main. Sebab dia mu tak boleh nak expect apa akan jadi dalam air. Even Muslim merasa bila benda berat, bata muakat dalam air, mesti orang ingin je. Sama juga kereta. Kereta boleh jadi bila dia dalam air, dia boleh napung. Kalau tidak tak akan jadilah kereta kacil sampai masuk dalam sawah. Kereta Mini Cooper orang tolak tu tiba-tiba balik ke apa. Disebabkan air ni kita tak boleh nak expect apa akan jadi. So cerita dia so family tu dia naik 4x4 dah. Dia pergi, dia kawasan tu orang duk main dengan 4x4, tak ada siapa pun lagi gleceh ke gapo. Mungkin nak kena ke nasib dia, nak geruh. Orang kata Kelantan kata nak geruh. Masa dia kena tu mungkin selisih ke gapo, air tolak, jadi dia pun gleceh masuk bahu jalan. Sebab kawasan situ kan dia benda kiri kanan tu benda. Sebab itulah terbalik. So besok dia terbalik tu. Dia tak tahu anak dia ni pakai seat belt ke, mungkin tak tahulah. Sebab ayah ni dia tubik, mak dia tubik kiri kanan. So si ayah ni bila dia tubik, dia tengok anak dia tak timbul-timbul, dia teruslah masuk balik dia tengok dalam kereta, dia kata tak ada. So dalam kepala dia saja, dia kata anak dia ni hanyut. So dia pergi carilah dengan orang-orang tolong pergi cari, serata ikut jalan. Tak jumpa-jumpa sampailah finally orang waktu tubik kereta tu, rupanya anak dia dah ada dalam kereta tu. Bayarlah rasa dia tu lagu mana. Aku duk fikir tu dulu kata kalau aku duduk di tempat tu, satu benda yang tidak dapat ditanggung rasa. Hati seorang manusia biasa dan parents dan family dia tu akhir berasa salah. Trauma sampai kali ni. Mungkin lagi-lagi tahun cukup 10 tahun dan tahun lepas tu angkau pak pula belakang. So menjadi sesuatu nombor menjadi satu besar tahun lah yang bagi besar dia. lah. So bagi dia pun bagi tak tahu rasa scary bagi dia untuk musim-musim banjir ni. Banyak Puya-puya ni. Banyak tragedi banjir ni kat kampung tu aku tahun 2 tahun lepas ke tahun lepas orang kena electric shock dalam banjir tu. Tu dekat kampung tu aku tu dekat Menang dengan sepupu aku ke apa. Dia sekelip mata 3 beradik tu tak ada. Tapi dia bersadar macam mungkin lah. Mak tak tahu lah, tapi tak tahu, kita tak nak bring apa mak dia rasa, ayah dia rasa. Tapi pasal banjir 2014 tu ada some moment tu saya cerita sedih masih rakyat. Ya
sungai derah, kiri kanan ada pokok, daun-daun pokok itu. Family dia pergi pokok lain ni. Lepas tu macam abang dia ke ayah dia ke duduk lindu. Dia bayar pergi kuat, bayar pergi kuat. Yes. Allah tu. Mu cari dalam majalah 3 so. Majalah 3 isu tu. Habis pun habis terlepas tu. Gigi tu. Semua jerit ekor ni. Yes. Aku ingat tu. Dengar belum mak kecak satu. Aku ingat ada tu dekat ya. Tu dekat ya. keren. Dia duduk di tangga rumah dia kan. Tak pasti. Aku rasa dua. Ada dua video situasi dia sama gitu. Hak tu selagi tu depan rumah dia, masa dia nak turun tu, ayah dia kemuk dia gitu. Macam dia turun tu, tiba-tiba hilang macam. Oh, gila. Orang dia irusi macam tiba-tiba hanyut. So video tu sebenarnya kalau kita dengar daripada mulut orang, mungkin kita tak rasa. Sebab video tu kita nampak visual, benda tu memang scary. Kita nampak macam uish, benda ni bukan kata kecek-kecek mulut orang. Benda ni benda betul-betul terjadi. Bukannya berlakon tu mak. Bukan belakang mak, not scripted. Bukannya Bukan bagi acting. stage. Go. No, bagi unplanned, bagi mu tak tahu pun. Tu titik dia kata adakah takdir mu cukup sampai di situ. Dan disaksikan oleh ahli keluarga. Oh yes, depan mata. Oi mas. Oi kalau benda tu jadi aku sangat-sangat scary. Mak aku sekarang tak boleh nak terima benda gitu. Kalau pasal tsunami Aceh tu, Ya. 2014, aku ada tengok dia punya dokumentari. Ada seorang jatuh ni. Dia tanya tu dia pasrah tu. Waktu tsunami gila habis ke rumah dan air tu berantakan habis. Dia pasrah dah macam bini dia tak apa mana, mak ayah dia tak apa mana, dia pun duduk atas bumbung. Dia macam oh ya Allah, aku pasrah aku tak tahu nak buat tu. Aku tak tahu ahli family aku gimana tu. Dia duduk tu lalu air tepi, mungkin duduk atas bumbung dia duduk tepi gitu tu. So lalu air tepi, dia pun palingkan ni nampak tangan saja. Muka tubuh memang tak nampak air koko gitu tu. Dia pun gas aku naik bini dia. No, ya betul-betul random dan out of blue tiba-tiba bini mu naik. Time tu barulah bini dia tanya, "Mak mana?" Tak tahu. Waktu pun sedih gila. Waktu dia pun macam dia pun tak tahu buat apa dia ni dipilih untuk terus hidup. Padahal dia pun dari segi amal ibadah dia biasa-biasa. Berbuat baik pun biasa-biasa. Dan disebabkan tu juga dia mikir gini mungkin aku ni diteruskan hidup untuk tolong orang. Jadi start daripada itu dia janji be kind always, sebab mungkin itu adalah asbab untuk dia terus hidup. Sebagai dia boleh tengok side positif gitu ke apa semua, tapi intinya hak masuk you akak tu kan rasa mu pasrah tu. Mu tak tahu, mu mikir bini mu tak ada. Apa-apa mu tolong orang random gitu tarik. Tengok, bini aku. Uish. Satu benda miracle lah, benda kita sebagai manusia biasa ni kita rasa macam kita tak pernah rasa duduk tempat aku tu tak tahu benda gapo kita nak relate. Kita tak tahu gapo benda yang exactly benda dia rasa. Even dia sendiri pun rasa tak tahu nak oyak gapo dia rasa sebagai manusia biasa. Sebab kita tak tahu pun benda tu kita nak describe lagu mana kan. Kata di saat kita terputusnya harapan atas dunia ni diberikan sesuatu. Sedangkan kita masih lagi dalam ujian tu. Kita tak tahu lagi kita tua, kita betul-betul boleh hidup lama ke tak. Yang duduk atas tu. Tapi at least dalam terputusnya harapan dia tu diberikan satu sinar kecil. Hok buat dia rasa macam waktu benda yang magic lah. Tu berkaitan dengan hilang keluarga dengan cara banjir, dengan cara musibah gitu deh, malapetaka. Tu tak masuk lagi kalau hok jenis cerita hilang di hutan Amazon. Hok pasal kisah arwah adik. Benda okey, nama apa dah hok? Hilang di Bukit Iyong. Ada acak.
acap oh. Acap. Pakai ni tak jumpa dia. Tak jumpa. Dia Very ya, benda mysterious. orang tak expect. Macam mak nak pergi derak ni mata ni. Ni tak ada kat mana. Serupa ayat-ayat aku minta dengan mak aku. Mak nak pergi hiking bentar esok ni. Mak aku, okey ya. Berak. Tapi kita tak aja tahu tu adakah itu terakhir untuk menjumpa family mu dan pergi hiking? Ile. Tu misteri gila. Nak kait ke alam gaib, logik lah. Sebab kita pun wajib untuk percaya benda-benda gitu. Tapi still macam tak ada hint hok jelas. Gapo terjadi? Tak ada clue hok jelas. Tu lah. Alih dunia ni pun sebenarnya banyak benda kok kita tak tahu. Betul. Tu Betul. Kita mana saya biasa sebab tu saya pun tak wi belakang dengan tahu kita sebab otak kita pun tak ada. Ya ibarat wi belakang hancur tu kita. Ibarat bumi ni. Bumi ni besar ni. Kita tahu titik-titik tu ya. So disebabkan tu kita tak boleh nak macam menghukum gapo saja benda hok kita tak biasa pelik. Ya. Maksudnya benda tu kita tak biasa tengok duk. Kita tak boleh menghukum. Oh, lo berat tahu tu gini-gini. Ni mesti gini. Jangan sebab kita tak tahu. Kita tak tahu. Dunia ni sangatlah besar. Nombor satu kalau macam maksudnya jalan utama atau jalan yang paling dekat kalau nak explore dunia ni melalui dark web. Benda-benda gitu loh. Pembaca air lah. Pembaca air. Ke arah dark web tu hok tengah lagi dia. Bawah kali kau deep web. Deh. Foto. Uish. Memang tergila maksudnya. Bukan setakat alam gaib je. Tapi ni bahkan hok mind blown gila babi. Pun wujud dalam dunia ni. Banyak kita tak tahu. Banyak banyak kita tak tahu. Ibu kalau kita nak cari informasi sekali pun banyak. Sebab tu kalau mereka nak cari di dark web, betul lah. Dia sebab informasi kita banyaknya disensor. Sebab kalau benda-benda hak pelik gini ke, biasanya tak ke siapa ke kita. Yalah. Sebab orang yang tahu biasanya tidak sempat menyampaikan benda tu. Dia tahu dekat dah dengan ajar dia. Contohlah benda hak macam kita tak tahu gapo sebab ni random talk gila ni, random and deep talk. Ya perbualan laki-laki akhir-akhir ikut Islam ni. Sekejap aku cek. Pusing. Recording. Dia kan explain benda tu macam kadang-kadang mikir kot pengang orang hak benda-benda misteri pengang MH370. Betul. Exactly. Apa sebenarnya yang terjadi sebab tak ada pun satu benda yang kita katakan hukum-hukum fizik ataupun benda hukum-hukum yang logik untuk mengatakan benda tu boleh hilang dengan gitu. Hanya orang yang tahu adalah orang yang ada dalam tu pada saat tu. Yalah. And kalau dia nak cerita ke kita pun tak ada nak cerita. Maksudnya kalau katakanlah teori, ada satu teori kata dia hijack oleh satu grup yang sangat-sangat pakar dalam bidang hijack ni dah. So dia tak boleh nak cerita ke kita lagu mana teknik dia tu mampu melenyapkan sebuah kapal satu bentuk yang besar dalam dunia ni antara objek-objek mega boleh hilang sekelip mata. Dan Mung juga menghapus ke jejak Mung tu. How? Dan lepas how tu where? Ke mana perginya? Siapa negara-negara pun tak boleh nak detect langsung. Wish. Tu kalau ikut teori logik. Kalau ikut teori tak logik, ada orang kata kena abduct dengan UFO ke apa. Tak okey contoh kata ambil isu UFO Aku tak berapa minat nak kaji pasal benda tu tapi kadang-kadang aku fikir je dunia ni luar. So mungkin orang mengalami benda yang betul. Tapi kerana dia nak explain ke kita sebab kita ni tidak, otak manusia ni tidak mencapai tahap kita tak melihat sesuatu benda yang ganjil daripada luar untuk kita nak interpretkan benda yang dia tengok tu.
So lagu mana pun dia cerita ke kita, bentuk dia gini. Otak kita ni tak boleh nak fikir. Sebab tu lah aku kata, kalau orang cerita lah setahu mana pun dia tengok UFO, dia tengok alien ke apa ni kan banyak dalam apa orang panggil dokumentari. Aku tetap boleh ke mana pun aku nak fikir logik. Ada juga separuh daripada hati aku ni kata benda tu adalah khayalan semata-mata. Even benda tu nampak macam berfakta gila. Membuatkan aku tak boleh nak fikir benda tu sebagai fakta adalah sebabkan aku tak tahu benda tu mana. Nak ayatnya betapa pengetahuan manusia ni tidak mampu nak fikir benda-benda di luar jangka dia ni. Bagi aku kalau mengatakan pasal UFO tu aku lebih kepada neutral lah. Neutral. Maksudnya aku percaya je benda tu wujud. Dan kalau tak wujud pun it's okay. It's okay yang begitu tak. Sebab benda tu tahulah aku orang yang tak ada ilmu. Aku relate ke dengan raja. Raja kecil-kecil boleh jadi. Kita tak tahu. Apa kita duk oleh amal dunia ni terlampau luas. Alam semesta ni. Kita tak boleh nak predict sekecil abu pun. Jadi benda tu ada relate lah dengan raja itu ini. Nah, ilmu kau. Ilmu kau apa semua. Lepas tu super kat dinosaur. Okay, walaupun ramai orang kata macam dinosaur ni hanyalah mitos dan ada juga orang mengatakan wujud. Bagi aku aku percaya yang benda tu wujud. Sebab kadang-kadang orang kalau orang study dan dia tak percaya, tak apalah. At least dia study dah, dia kaji tu benda tu. Ni orang tak kaji dan terus tak ada dinosaur dulu. Aku jadi sedikit kurang lah. Sebab berbalik kepada kita kecil, alam semesta ni terlampau luas dan terlampau misteri. Lama unpredictable. So memang percaya pun kalau nak kata dinosaur tu wujud. Yes, betul. Kalau nak kata binatang macam T-Rex, hok kata dalam buku-buku rupa dia tu. Gitu kan. Aku percaya je. Rupa kata zaman dulu jauh lebih maju daripada lo ni. Betul? Ya kalau ke dinosaur ni, ni mungkin aku boleh relate dah sikit berdasarkan pembaca ringkas lah. Sebab gapo kita tahu zaman sebelum Nabi Adam ni adalah zaman di mana dunia kita ni, bumi, dihuni oleh kaum-kaum jin. So kalau masa tu dia sama macam kita, kaum manusia, tetap ada binatang. So masa tu lah binatang masa tu lah sebenarnya adalah dinosaur ni. And gapo manusia kita telah membuat kajian dan membentuk rupa-rupa ni, hak tu aku tak percaya. Bukan tak percaya, aku mungkin sebab dia adalah probability, dia adalah kemungkinan dia berbentuk lagu tu, mungkin tidak. Sebab dia bukan adalah satu fakta dari yang segi rupa lah. Dari segi rupa lah. Tapi kewujudan dia adalah nyata. Sebab dalam Quran dia pun cerita lagu mananya bumi ni dihuni oleh makhluk-makhluk yang ada di kalangan dia juga adalah sebentuk manusia. Ada juga bentuk-bentuk manusia, tapi selebihnya adalah jin dan juga binatang-binatang pada waktu tu lah. So benda-benda tu lah sebenarnya adalah gapo dikatakan dinosaur dan makhluk-makhluk prasejarah tu. Sebenarnya tu lah mengikut simpulan orang-orang yang buat kajian berdasarkan agama lah, agama. Kadang-kadang siapa tahu kalau masuk geografi lah sedikit tu. Aku jadi macam mikir lagu mana jadinya gunung batu tu duduk sini. Adakah dia turun sekali tem duduk gitu? Adakah bumi dia timbul dari bawah jadi gitu? Adakah dulu sebenarnya semua setinggi gunung hancur sosok? Benda tu sangatlah aku macam lagu mana terjadi sebenarnya dulu-dulu. Okay, kisah pasal pembentukan muka bumi ya. Pembentukan muka bumi ni kalau kita boleh cari dalam internet sebenarnya dia adalah pergerakan kerak bumi. Mana magnet bumi ni dia menggerakkan permukaan bumi ni untuk bergerak. So dulu ada orang kata satu benua di dunia bumi ni adalah mungkin satu tanah yang luas, tanah yang luas, mana masa tu lama
Dia kerak bumi ni bergerak, dia sentiasa bergerak. Even law ni pun bergerak. Permukaan bumi kita ni. Cuma kita tak rasa sebab untuk nak merasa peralihan dia tu ambil masa yang agak lama. Jangka hayat manusia ni tak ada pun rasa. Melalui rekod-rekod je. So sebenarnya orang buat kajian, dulu satu tanah di dunia ni telah berpecah bentukkan menjadi berapa buah benua ni. Benua Asia, Afrika apa semua. So dia berpecah. Bila berpecah ni maksudnya bergerak. So antara pergerakan ni ada juga yang tidak berpecah. Maksudnya pergerakan dia adalah bercantum. Hak bercantum ni lah yang membentukkan muka bumi. Seperti kalau kita terambil dengan kad ke apa, kertas ke apa, kita terah belaka, bila dia temu dia kecengit naik. So waktu lah membentukkan bukit. Waktu hak bukit, tapi mungkin bumi ni ada banyak. Dia ada banyak benda faktor kata pecah-pecah pun ada. Pecah-pecah disebabkan gunung berapi, pecah-pecah disebabkan meteor hak jatuh sebelum ni lah. Itulah kalau hak ikut hak aku tahu je lah. Salah satu tsunami faktornya adalah pergerakan rangka bumi ya. Dan benda-benda lain pembentukan itulah relate kepada topik kita buat tadi, banjir. Ya. Hak tu juga hak relate dengan aku ayat lagu mana Sungai Kelantan yang terbentuk dengan luas. Asal daripada satu sungai hak kecil dan dataran yang luas, tiba-tiba menjadi satu sungai yang besar dan dalam. Sebabkan banjir. So sebenarnya natural disaster ni satu partnya natural dan satu partnya adalah tidak natural. Satu part kenapa? Sebab pernah dengar ada orang kata natural disaster is not natural. Sebabnya natural disaster zaman lo ni terjadi disebabkan salah satu dia faktor manusia. Deforestation, pengempasan gas monoksida, gas ni carbon dioxide, ozon, buatkan ozon jadi nipis, jadinya ribut, jadinya banjir dia jadi sebabkan orang tebang pokok. Lepas tu gapo isu-isu climate lah, isu-isu climate change disebabkan manusia. Tapi tidak menjadi sebab manusia 100% juga. Dia disebabkan natural juga. Sebab even sebelum manusia tu sendiri, banjir tetap terjadi. Banjir, tsunami tetap terjadi sebab muka bumi ni sebenarnya bumi sendiri tu hidup. Kita kena faham satu benda yang hidup ni, mother nature. Satu benda yang hidup ni mengalami perubahan. Dan perubahan itu boleh jadi perubahan yang baik, boleh jadi perubahan yang buruk. So manusia ni di manalah sangat kuasa manusia lah. Situlah sepatutnya kita ni sebab manusia kita kena sedar bahasanya sebenarnya kuasa mother nature yang kita katakan sangat besar ni adalah merupakan satu kerja Tuhan dan benda yang sangat simple bagi Tuhan nak buat. So situlah patutnya kita sedar kuasa Tuhan ni terlampau besar. Kita ni hanyalah satu makhluk yang kerdil sangat-sangat lah. Patutnya situ kita boleh relate lah. Perbualan penghujung ni 2 jam tak ada akhir ni. Ikut juga. Wish.